السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Assalamualaikum Fahim Misbah, Sida Saha, Suhaila, Fatin Ami. InsyaAllah mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang konsisten istiqamah dalam kuliah ni, kami nak bagi hadiah. Yang hadir, yang duduk hadir dalam kuliah ni, walaupun saya tak melihat tuan-tuan, tapi insyaAllah para malaikat mencatatkan kedatangan tuan-tuan. Pihak Azan Travel berbesar hati nak bagi tuan-tuan hadiah daripada buku Azkarul Azkar bagi mereka yang committed dan sentiasa hadir dalam kuliah ni. Yang awal, Al-Awwalun, As-Sabiqun, Al-Awwalun. Tuan-tuan jangan beranjak, kami akan catatkan nama tuan-tuan dan akan bagi hadiah buku ni insyaAllah. Jadi kepada mereka yang bertuah, insyaAllah kami akan bagi hadiah ni menjelang hujung minggu ni insyaAllah. Baik tuan-tuan yang hati dan dikasihi Allah sekalian, bagi mereka yang memiliki tafsir Munir, jangan lupa buka jilid yang ketiga, muka surat 144. Dan diskusi kita pada malam ni adalah berkaitan dengan benarkah COVID itu daripada golongan Yahudi, dan apakah kaitan ayat ini dengan bomoh. Pada zaman Nabi dahulu SAW, ketika baginda berhijrah ke Madinah, ada seorang di kalangan yang rajin dikunjungi oleh orang Yahudi. Dia berbangsa Arab, dan orang Arab pun terikut-ikut untuk jumpa dengannya, bertanya tentang masa depan, kedukunan, bomoh dan sebagainya. Kalau anak tak ada jodoh, berjumpa dengannya. Siapakah orang ini? Alangkah beruntungnya kerana dia mendapat hidayah, dan Nabi telah bersabda kepadanya, Aslam ta'ala ma aslafta min khairin, kamu masuk Islam dengan segala kebaikan yang dikira oleh Allah sebelum Islammu, manakala segala kejahatanmu diampunkan oleh Allah. Siapakah lelaki bertuah itu tuan-tuan? Dia punya perbuatan besar dalam Islam, walaupun sebelum itu dia merupakan seorang bomoh. Saya nak cerita pada kuliah malam ni insyaAllah. Dan apakah hukum mandi bunga? Ada orang bertanya apa hukum mandi bunga berkaitan dengan kes ini. Baik tuan-tuan ya, Alhamdulillah pada malam ni bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, jangan lupa buka muka surat 144 jilid yang ketiga. Ni kitabnya. Tafsir Munir ni antara tafsir yang terbaik untuk rujukan tuan-tuan, kerana setiap bahagian segmen huraian tafsir ini akan ada di bahagian belakangnya fiqh hayah. Fiqh hayah ni berarti fiqh kehidupan. Bagaimana kita nak mengamalkan ayat ni dalam konteks kehidupan pada ini. Ini yang mahalnya. Ini yang kita jumpa dalam tafsir-tafsir yang lain tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang terlibat dengan kempen satu rumah tafsir yang kami sedang giatkan sekarang, tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku besar yang sangat menarik bernama buku Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Walaupun dia berkaitan nama anak, tapi ia membetulkan sebenarnya nama kita, ejaan Jawi, Arab yang salah, kemudian mengajar kita nama-nama gabungan. Jadi tuan-tuan mulia kat Allah sekalian, dan dalam buku ni mengandungi nama para sahabat, ada informasi, bukan setakat nama, bukan setakat ejaan Arab, malahan ada huraian. Macam kisah golongan yang saya selalu ceritakan kat sini, para ulama, sebagai contohnya siapakah Abdul Rahman Sa'di, siapakah Sanusi, gerakan Sanusia yang berada di utara Afrika satu masa dulu memerangi Perancis. Maka nama-nama tokoh-tokoh ni bersama dengan huraian. Mudah-mudahan kalau kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama mereka, kita mendapat syafaat di akhirat. Kerana Nabi mengajar kita, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum. Kamu di akhirat nanti akan dipanggil dengan nama kamu yang diberikan di dunia. Maka perelokkanlah nama-nama yang diberikan kepada anak-anak kita. Istilahnya buku ni mengandungi lebih daripada 3,500 entry yang menceritakan tentang nama-nama yang penting itu, agar tak salah eja dalam tulisan Jawi, Arab dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang terlibat, tuan-tuan yang berpeluang, marilah sama kita adakan di rumah kita satu tafsir dalam kempen yang kami adakan. Satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Ayat dimasukkan ayat 60 hingga 63. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan sekalian, tidakkah kau wahai Muhammad memperhatikan orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum dan kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan maksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasulullah, nescaya engkau melihat kaum munafikun itu menghalang kamu dengan keras. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa seseorang mereka disebabkan buatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak mengkehendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itulah orang yang sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Kerana itu palinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakan kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwanya. Baik muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ayat ini masih lagi membawa kepada kita tentang kes Tagut. Dan satu lagi perkara yang menarik dalam kitab tafsir kita jumpa dalam tafsir Tabari sebagai contohnya, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, bahawa apa yang berlaku yang maksudkan Tagut ni selain daripada Ka'bul Ashraf, ia juga merujuk kepada seorang Arab yang saya katakan tadi, sahabat yang kemudian seorang daripada tokoh yang ada di Madinah, seorang lelaki yang dihormati, yang mereka datang bertemu dengannya, baik orang Islam, baik orang Arab, baik orang Yahudi. Namanya Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah Al-Aslami ini pada peringkat awalnya merupakan seorang bomoh, seorang dukun. Mereka datang kepadanya kalau berkahwin tak dapat anak, mereka datang kepadanya bertanya masa depan, mereka datang kepadanya berniaga tak berjaya, mereka datang kepadanya kalau ada anak yang belum dapat jodoh. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, inilah dia kerja dukun, bomoh, pawang dan sebagainya, meramal-ramal masa depan. Andai seseorang mereka ditimpa penyakit pun dia tidak dapat mengelak bagaimana dia nak selamatkan orang-orang lain. Jadi inilah satu kejahilan, satu perkara yang malang apabila orang Islam datang bertemu dengan bomoh. Kadang-kadang di rumah kita di Kuala Lumpur ni diedarkan, tuan-tuan dapat diedarkan brosur tentang orang yang bekerja di WAT apa? WAT. Di temple orang Buddhis dari Siam itu sampai ke tempat kita di Kuala Lumpur. Di rumah pun kita balik rumah buka dalam box letter box kita yang di depan rumah itu, kita lihat kadang-kadang ada tawaran dalam bahasa Melayu kita, Allahu Akbar, mengajak orang Islam untuk pergi bertenung nasib. Tengok pada tapak tangan dia pun membuat ramalan-ramalan tentang masa depan. Tuan-tuan kena ingat ya, dalam hadis-hadis yang sangat tegas Nabi maksudkan sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima qala faqad kazzaba bima unzila ala Muhammad. Ahlan Dr. Noazia Ayub dan semua sahabat yang dimiliki Allah sekalian. Jadi kalau seseorang itu datang bertemu dengan bomoh, datang sahaja, mendengar saja kata-katanya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah, salatnya tak diterima oleh Allah 40 hari. Jadi janganlah kita terlibat dalam perkara-perkara semikian. Kadang-kadang ada orang dia nak shortcut, dia nak berkahwin, belum ada jodoh, maka dia bertemu dengan orang yang mengajak dia untuk melakukan perkara yang sia-sia, perkara-perkara khurafat, yang akal yang sihat pun tak dapat nak menerimanya. Tapi ada orang tanya bagaimana pula hukum mandi bunga. Apa hukum mandi bunga tuan-tuan? Sebelum tu lupa saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan produk Birka yang dihasilkan di Telaga Biru ni. Birka merupakan satu produk kesihatan berasaskan habatus sauda yang ada pada ini, dan telah pun dikompilkan tuan-tuan, dibuat, dimanufacture dalam bentuk yang mudah untuk kita konsum dalam bentuk tablet seperti ini, kapsul seperti ini. Tuan-tuan nampak Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjuk pada tuan bagaimana kaedah makannya. Tuan-tuan boleh telan, boleh kunyah. Saya kunyah minum air. Bismillah. Alhamdulillah. Mari guna sama-sama tuan-tuan. Mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang ada penyakit apa-apa, dengan meyakini sabda Nabi SAW, ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Jadi habatus sauda Birka yang telah pun diproses dalam bentuk kapsul minyak seperti ini untuk kegunaan kita. Kami nak menggalakkan tuan-tuan untuk berniaga, mudah-mudahan kita dapat sihat dan orang keliling kita pun dapat sihat. Dalam package yang kami cadangkan, tuan-tuan boleh jadi ejen, boleh jadi stokis dan sebagainya. Boleh dapatkan nombor telefon di bawah dan menghubungi pihak Zazan Travel. Terima kasih tuan-tuan. Jadi kembali kepada apa yang kita bincangkan di sini, ada kalangan orang Islam yang bertanya, apakah hukum mandi bunga?
mandi bunga dengan tujuan untuk dapat jodoh. Sebenarnya saya sempat lihat dalam fatwa yang dikemukakan, jawapan fatwa kepada Sahibus Samha, Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah banyak sekali fatwa yang boleh tuan-tuan simak di situ. Hukum asalnya adalah general, hukum general asalnya adalah harus, selagi seseorang itu tak terlibat untuk mengkaitkan dan menentukan nasibnya dengan apa yang dilakukan, dengan mempercayai bahawa bunga yang dikumpulkan itu boleh memberi tuah kepadanya, itu hukumnya haram tuan-tuan. Kerana kita tidak ada siapa yang beri mudarat dan manfaat melainkan Allah SWT. Jadi kena ingat tu, bahawa jangan ada dalam hati perasaan meyakini bahawa bunga itu yang mendatangkan kekayaan, bunga itu mendatangkan keberkatan, bunga tu menjadikan kita ni ada penarik pada wajah dan sebagainya. Kalau ia mandi hanya sebagai satu ikhtiar, bunga itu mempunyai warna, mempunyai kesihatan, mempunyai satu sebagai ejen menjadikan tubuh badan kita segar dan wajah kita pun naik, maknanya wajah kita menjadi ceria. Kalau itu saja setakat itu tak ada masalah. Tapi kalau lebih daripada itu, meyakini bahawa ia memberi kepada kita manfaat, mengelakkan mudarat, ini perkara syirik kepada Allah Taala, hendaklah dijauhi. Jadi kembali kita kepada kisah Abu Barzah Al-Aslami yang merupakan seorang bomo, dukun yang didatangi oleh orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi ketika berada di Madinah untuk bertanya perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Anak mereka sakit, jumpa dengan Abu Barzah Al-Aslami. Anak berkahwin, tak ada jodoh, jumpa Abu Barzah Al-Aslami. Berkahwin, tak dapat anak, jumpa dengan Abu Barzah Al-Aslami. Nak pergi musafir, jumpa dengan Abu Barzah Al-Aslami. Apakah perjalanan itu menjanjikan keuntungan dalam perdagangan yang mereka lakukan? Jadi bila Nabi SAW sampai ke Madinah, masih ada lagi perkara itu. Sehinggalah akhirnya Abu Barzah Al-Aslami masuk Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia meninggalkan segala pangkat kemegahan, kedudukan yang mulia, yang orang jadi bomoh ni banyak wang, tuan-tuan. Banyak pengaruh menyebabkan mereka datang keuangan. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat ni mengikut kajian dilakukan oleh jabatan-jabatan agama seperti Jabatan Agama Islam Selangor, tak terkeluar daripada sebab-sebab paling utama untuk jadi kaya. Yang kedua, untuk kumpulkan pengaruh. Yang ketiga, untuk apa? Untuk memenuhi keperluan seksual yang tertentu, untuk mengambil kesempatan di atas orang perempuan. Inilah dia kemaruknya golongan yang ajaran sesat, termasuk bomoh, dukun, pawang yang dilarang oleh Allah untuk kita, oleh Rasulullah untuk kita bertemu dengannya. Kita akan dapati kesemua mereka ini terlibat dalam perkara-perkara tersebut. Jadi menceritakan tentang Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kemudian dia masuk Islam. Dia datang jumpa Nabi mendengar, punya baik sangka Nabi kepadanya. Amma Al-Aslami fasalamahullah. Nabi ni bila datang, sahabat Nabi suka mengambil nama-namanya. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang Suhail bin Amr, yang satu masa dahulu datang berjumpa dengan Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Beliau ni merupakan seorang musuh Islam pada masa itu. Datangnya untuk menggugat dan menetapkan syarat-syarat yang pelik kepada Islam, kepada Rasulullah SAW, yang menyebabkan syarat itu tidak disenangi oleh para sahabat, terutamanya Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang minta daripada Nabi untuk memenggal, mencabut gigi Suhail bin Amr, lelaki yang handsome itu. Maka bila datangnya Abu Barzah Al-Aslami kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, Amma Al-Aslami fasalamahullah. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepadanya, kerana dia datang daripada kabilah Al-Aslam. Ini baik sangkanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Barzah Al-Aslami ini akhirnya mempunyai kedudukan yang mulia dalam Islam. Beliau telah pun mendapat berbagai julukan dalam Islam, kebenaran, kekuatan, kesungguhannya. Walaupun dia sudah tua, ketika pembukaan kota Mekah, dia telah menerima cabaran Nabi untuk membunuh seorang yang merupakan musuh Allah SWT, yang Nabi benarkan kebenarannya. Lalu dia telah membunuh orang tersebut. Dan kemudian satu peristiwa berlaku ketika Abu Barzah Al-Aslami ini nampak sangat kesungguhannya untuk memperbaiki kehidupannya dalam Islam. Kerana sebelum daripada Islam, dia merupakan seorang bomoh yang makan daripada harta manusia secara zalim dan mengambil kesempatan terhadap mereka. Kita kena teringat cerita piramidi, tuan-tuan ya. Bomoh temerang. Kerana bomoh ni tak adalah bercakap yang betul, melainkan semua temerang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ketika Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dalam satu peristiwa, beliau sembahyang asar. Cerita ni menarik, tuan-tuan ya. Dia sedang sembahyang asar, tiba-tiba kudanya terlepas, kudanya lari, kudanya bergerak ke hadapan. Abu Barzah Al-Aslami telah pun mengejar kudanya, pergi mendapatkan kudanya, menarik balik kudanya dan balik, sambung sembahyang balik semula. Maka di kalangan yang hadir itu seorang Khawarij. Maknanya seorang Khawarij ni seorang yang keluar ketaatan kepada Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Pada masa itu menggelar mereka sebagai Khawarij.
Lalu dia berkata, tengok orang tua ni tak sedar diri, tengah sembahyang pun boleh main-main, boleh tangkap kuda dia kemudian sambung sembahyang balik semula. Abu Barzah Al-Aslami, tuan, seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Nabi memujinya sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita asal usulnya hanya seorang bomoh, tapi Islam datang untuk memadam sejarah track recordnya yang buruk itu dan bertukar dia menjadi 180 darjah orang yang terbaik, antara yang terbaik dalam Islam, tuan-tuan. Min afadil sahaba, dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Alamin Nubala, di antara sahabat Nabi yang paling aula, yang paling banyak keberkatan kebaikannya dalam Islam. Bahawa kemasukannya dalam Islam memadam segala keburukan, kejahatan, kesilapannya sebenarnya itu, tuan-tuan ya. Jadi kembali pada kisah Abu Barzah Al-Aslami ini, dia bila lepas sembahyang dia dengar orang itu yashtumuhu syatman. Orang itu yasubuhu sabban. Orang itu mengkejinya dengan perkataan yang buruk. Tapi Abu Barzah Al-Aslami selepas sembahyang hanya berkata, saya dengar apa yang kamu kata, aku dengar apa yang kamu kata. Sebenarnya aku seorang lelaki yang sudah tua. Aku bukan macam kamu, aku tua. Ana syekhun kabir, aku orang tua. Kalau aku biarkan kuda aku terlepas, nanti lepas sembahyang macam mana aku nak dapatkan kuda ni? Aku nak kena balik rumah nanti dah malam nak cari kuda ni bila waktu nak pulang ke rumah. Aku bersama dengan Rasulullah 7 ataupun 8 kali. 7 atau 8 kali maksudnya 7 peperangan, 8 kali bersama dengan Rasulullah SAW. 7 8 kali bersama dengan Rasulullah SAW. Ma ra'aitu minhu illa al-yusr. Aku tak pernah melihat daripada Rasulullah ni melainkan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapalah kamu menyusah-nyusahkan? Orang yang menyusah-nyusahkan ni, tuan-tuan, akhirnya dia akan hidup dalam keadaan kepayahan. Kerana banyak kemudahan dalam Islam ni, dia tak belajar, dia menentang orang kerana kejahilan, kebodohannya. Maka Abu Barzah Al-Aslami tidak melayan kata-kata orang itu, menunjukkan kepada kita, kata para ulama, kadang-kadang ada orang berkata kepada kita yang tak betul ni kerana kejahilan dan ketidaktahuan dia, kita jangan layanlah, tuan-tuan. Jadi penat kita, tuan-tuan. Kerana nak memahamkan orang yang jahil ini, dia tidak mahu berubah. Kita melayan dia pun ibarat kita melayan anjing yang menyalak, tuan-tuan. Kerana itu Ibn Qayyim berkata, kalau engkau menghadapi anjing menyakiti, menyusahkan kamu, mengganggu kamu dalam perjalanan kamu, jangan kamu lawan anjing itu, cari tuannya, beritahu kat tuannya, hai tuan, ini anjing kamu suka mengacau saya, tuan, tambat dia. Begitu juga kita berdepan dengan orang yang masalah dalam hidup ni, tuan-tuan. Kita kena jumpa dengan Allah dan minta daripada Allah supaya memberhentikan kejahatan orang tersebut. Dan saya pernah ajar pada tuan-tuan, doa kita kalau menghadapi orang yang sukar ni, orang yang susah ni, orang yang ada kejahatan kepada kita ni, Allahumma kfini syarra fulanin bima syi'ta. Allahumma kfini syarra fulanin bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku, selamatkan aku daripada kejahatan orang itu dengan cara yang kau lebih tahu patut dikenakan kepada ini. Aku tak larat layan orang seperti ini, wahai Tuhan. Kerana kejahilannya, dia memboikot aku ke, dia menyerang aku ke, dia memburukkan aku ke, dia mengkeji, mencela aku ke, seperti Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu yang mendengar si jahil menegurnya itu, menangkap kuda ketika sedang sembahyang, menyambung balik semula sembahyangnya kerana tidak tahu orang muda itu terhadap kelonggaran, kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sedang salat, seperti yang berlaku kepada Abu Barzah ini, menangkap semula kudanya, bimbang, ia hilang dan sukar untuk diperolehi kembali. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, inilah kisah seorang yang dahulu sebelum Islam, Abu Barzah Al-Aslami, yang saya telah jelaskan tadi bagaimana orang-orang Arab datang kepada Abu Barzah ini untuk mengetahui masa depan mereka, minta daripada petunjuk, sedangkan yang beri petunjuk hanya Allah, yang beri kebaikan hanya Allah, yang menetapkan kemuratan itu semuanya ada hikmah di sebalik apa yang Allah tetapkan, tak ada kaitan pun dengan manusia. Jadi dalam apa yang berlaku ni, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu akhirnya jadi seorang yang sangat hebat Islamnya, walaupun dahulu seorang tukang bomo, tuan-tuan. Dan pada hari-hari tuanya, Abu Barzah menyebelahi Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika berselisih dengan Muawiyah radhiyallahu an. Dan saya telah terangkan dalam perselisihan berlaku melibatkan berlakunya perang Siffin itu, yang benar adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang benar, Muawiyah salah, Muawiyah tersilap. Tapi kesilapan mereka ini telah pun diampunkan oleh Allah, kerana mereka merupakan sebaik-baik generasi yang pernah lahir, kerana mereka lah sebaik-baik generasi yang telah menyokong Islam ketika Rasulullah SAW ada bersama-sama. Jadi Abu Barzah Al-Aslami ini menyebelahi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, walaupun bila Sayyidina Ali terbunuh, beliau memberikan ketaatan kepada Muawiyah radhiyallahu an, bahawa ketaatan kepada kepimpinan ini benda yang wajib, tuan-tuan. Abu Barzah Al-Aslami ini walaupun hidupnya serba sederhana, tetapi setiap hari dia memastikan, tuan-tuan, dia beri makan kepada masyakin wal fuqara wal aramil, memberi makan kepada fakir miskin dan juga golongan-golongan ibu tunggal yang tidak ada keupayaan. Maka oleh kerana hari yang menyaksikan dia sudah tua dan tidak mampu lagi untuk pergi hantar makanan, maka beliau menyediakan makanan itu di pekarangan rumahnya, menyediakan makanan siap
Macam kita ni ibarat bubur lah tuan-tuan. Sediakan bubur pulut hitam, bubur kacang, roti. Maka siapa saja yang tak ada makanan, datanglah ke rumah. Saya nak bagi duit, saya tak ada duit, saya sediakan makanan. Maka inilah kerja sahabat yang sangat mulia bernama Abu Barzah Al-Aslami, yang asalnya merupakan seorang ahli dukun, bomo, pawang yang disebut oleh para ulama tafsir. Tapi datangnya Islam, dia masuk Islam menjadi antara orang terbaik dalam Islam, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi ayat ini, ayat ke-60 ni, kata para ulama tafsir, ia berkaitan dengan sikap golongan Arab yang bila Nabi telah muncul, telah hadir di Madinah, mereka masih lagi mencari penyelesaian kepada bukan Nabi SAW. Inilah sikap golongan munafiqun yang terikut-ikut dengan puak Yahudi. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Munir, tafsir Munir, bila Allah menjelaskan ayat ini, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasulina ayatul munafiqina yasudduna anka sududa, bila dikatakan kepada mereka marilah. Dan semalam kita dah belajar perkataan ta'alu. Ta'alu ni perkataan ulu. Ulu ni mana tinggi. Bila datang seruan untuk mengikuti perintah Allah, Allah menyebutkan ta'alu, bagi sini, aku nak sama dengan kamu. Perkataan ulu ni merujuk kepada tinggi. Jadi ibaratnya kamu nak tenggelam, aku nampak air bah datang, banjir, tsunami nak menolong kamu, mari ni atas bukit ni, keselamatan ada di sini. Tapi apakah daya, kerana golongan ini hati ini telah buta, dia tak nampak kebenaran itu untuk diikuti, dia tetap menentang. Maka golongan munafiqun ini bila dikatakan kepada mereka, marilah ikut apa yang Allah turunkan, apa yang Rasul ajar, maka mereka menentang dengan sehabis-habisnya. Kerana bagi mereka ada pandangan-pandangan lain untuk diraihkan, diikuti. Jangan jadi seperti munafiqun ni tuan-tuan. Bila kita bersebut tentang apa yang terdapat dalam Quran, dalam hadis, maka mereka menolak. Tak ada benda lain. Dalam hati mereka bersarang segala sifat nifak. Maka kita hendaklah mengawasi diri kita daripada berkata satu perkara dalam keadaan belakangkan Quran dan juga hadis. Ada perkara-perkara yang dibiarkan untuk kita berhujah dengannya, memang tak menafikan. Sebagai contohnya kita lihat dalam bab muzik, sebagian ulama mengatakan ini haram, sebagian ulama mengatakan tidak ada penjelasannya. Ya, seperti yang tuan-tuan hati dan dikasih sekalian dikatakan oleh Syekh Almarhum Dr. Farid Ansari, seorang ulama daripada Maghribi, mengatakan muzik ni di antara perkara-perkara yang disebut sebagai umum balwa, perkara yang tak dapat dielakkan. Wa sakata anasya rahmatan lakum rahmatan bikum ghairan nisyan. Allah mendiamkan ada perkara-perkara tak dinyatakan hukumnya oleh Allah SWT kerana rahmat terhadap kamu, kerana tahu kamu akan mengalami situasi yang sukar untuk mengelak daripadanya. Allah rahmat, Allah kasihani kepada kamu, bukan Allah lupa. Kerana kata Dr. Farid Ansari, kalau dalam muzik itu benda yang benar-benar haram, tentu Allah akan haramkan. Sebagaimana Allah mengharamkan khinzir, babi. Orang Arab tak jumpa babi tuan-tuan. Pada zaman Nabi mereka tak jumpa, tak ada babi hidup dekat Jaziratul Arab tuan-tuan. Kasau pula bahasa saya tengah malam ni tuan ni. Nanti saya bercadang, mudah-mudahan tuan-tuan ada peluang nanti mudah-mudahan tuan-tuan boleh catat apa sekali yang saya war-warkan, saya sebutkan sini. Kerana saya janji pada tuan-tuan sebelum ni, bagi tuan-tuan yang dapat buat peta minda yang sangat menarik kan, peta minda daripada kuliah tafsir kita ni, saya nak hadiah buku yang sangat rare, karangan mufti kita yang kita sayangi, Sahibul Fadilah yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Buku beliau bertajuk Tasawuf. Bagi tuan dapat membuat peta minda yang menarik, nanti boleh kumpulkan, hantar kat kami, kat Zazan Travel. Kami nak bagi hadiah buku ni. Mungkin anak-anak tuan-tuan pun rajin berkreativiti. Baik, Dr. Farid Ansari ni berkata, sebenarnya kalau kita perhatikan larangan babi ni, babi tidak kedapatan pun dekat tanah Arab. Tapi kenapa Allah tekankan walahmul khinzir? Kalau dalam muzik itu satu benda yang diharamkan, tentu Allah akan sebut pengharamannya dalam Quran. Kata Syekh Dr. Farid Ansari, seorang ulama besar di Maghribi, telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Jadi ada perkara yang memang Allah SWT tidak nyatakan hukumnya, kerana ia satu keringanan yang diberikan oleh Allah untuk memberi keringanan kepada kita, bahawa tapi hendaklah kita pastikan janganlah kita berlebih-lebihan dalam perkara tersebut, kerana biasanya berlebihan dalam apa jua perkara-perkara yang tidak baik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sebahagian ulama seperti Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahawa kalau lagu itu membawa merangsang kepada motivasi, merangsang kepada patriotik, merangsang kepada kasih sayang, merangsang kepada rahmat pada orang lain, merangsang mengajak kita berfikir, ia bagus, tak ada masalah. Mudah-mudahan ia termasuk dalam perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi sikap orang
munafik ini, mereka menolak apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW, menentang habis-habisan. Seperti yang telah kita bincangkan kisah Bashar, seorang munafik yang telah pun mengakhiri hidupnya dipenggal oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu lantaran kedegilannya untuk menerima keputusan Nabi SAW. Baik. Kemudian ayat yang ke-62. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Kemudian, maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, iaitu orang munafik disebabkan buatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad SAW, mereka bersumpah demi Allah kami sekali-kali tidak mengkehendaki melainkan kebaikan dan kedamaian. Apabila satu perkara kemenangan, contohnya menyembelahi Islam, mereka tak terlibat dalam perangan itu, barulah mereka datang jumpa Nabi, kata sebenarnya kami tak terlibat kerana sebenarnya kami ada urusan nak kena settlekan wahai Rasulullah SAW. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka sentiasa akan mengatakan in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kami tak jumpa dengan Nabi dalam keputusan yang telah dibuat itu. Kami tak mau menyusahkan Nabi kerana kami tahu Nabi sedang berehat, Nabi sedang tidur. Alasan-alasan yang tak masuk akal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Bila datang satu ujian kepada mereka, kesusahan, mereka terpaksa jumpa dengan Nabi dan menerangkan hal yang berlaku. Mereka berdolak dalih mengatakan kepada Nabi, sebenarnya kami tak datang, adalah perkara yang menghalang, kami tak sempat jumpa Nabi kerana kami lihat Nabi sedang berehat, Nabi sedang penat dan sebagainya. Alasan-alasan diberikan, kami tak menyusahkan Nabi dan sebagainya. Inilah perkara yang disebut oleh Allah SWT, sikap kaum Yahudi talam dua muka ni, tuan-tuan. Kemudian ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah orang yang Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka. Kerana itu palinglah kamu dan mereka dan beri mereka nasihat dan katakan mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Ini adalah peringatan Allah Taala kepada kaum munafiqun, yang mana kaum munafiqun ni merupakan mereka yang berpura-pura menyatakan keimanan kepada Rasulullah, padahal hati mereka bersarang segala kebencian dan tidak senang hati kepada Islam. Yang kita tahu ada di kalangan kisah golongan munafiqun ini, yang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan penentang kuat kepada Rasulullah SAW, padahal anak-anaknya semuanya beriman kepada Rasulullah SAW. Golongan ini menentang Nabi hanyalah kerana sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, mereka antara calon kepimpinan yang ada di Madinah, di Yathrib. Alangkah hancurnya, berkecainya hati mereka bila datang Nabi. Segala jasa mereka dan kedudukan mereka dilupakan oleh Rasulullah, dilupakan oleh kaum Arab yang ada di sana. Rasulullah menjadi tokoh yang disayangi, diangkat, dijulang, dinobat. Maka mereka melihat segala apa yang pernah mereka nikmati sebelum itu dilupakan. Tuan-tuan, kita kena ingat, tuan-tuan, dalam hidup ni kita buat satu perkara biarlah kerana Allah, bukan kerana habuan dunia, bukan kerana nak disebut orang dan ditunjuk pada orang. Kerana zaman ni zaman fitnah, tuan-tuan. Segala bisnes yang ada, bisnes berasaskan kepada riba, berasaskan kepada riba, kepada riak. Riba satu perkara, saya tak ulas sini, dan berlaku riak. Beza ba dengan ya. Riak yang berlaku pada ni, tuan-tuan dapat lihat, semua orang nak menunjukkan dia lah yang betul. Mana pergi Rasulullah, tuan-tuan ni? Mana kita nak cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu? Ni jago orang-orang yang telah mendahului kita, yang memang masuk syurga belaka. Nak banding kita pada nak tunjuk isteri kita, nak tunjuk keluarga kita, nak tunjuk rumah kita, nak tunjuk Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa nak buat zaman fitnah, tuan-tuan? Bisnes semuanya berasal kepada riba dan riak. Riba mereka tak peduli, tak peduli apa sahaja. Ingat dia, wanita-wanita beriman, muslimat dikasihi kerana Allah. Kalau kita nak menukar emas dekat kedai-kedai emas, jangan bawa emas tangan kita tu gelang nak tukar trade in. Tak boleh, tuan-tuan. Nabi SAW tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh trade in. Emas tu kena kita jual dapat nilainya, kita beli yang baru. Katalah mahal harga RM2,000 gelang tangan. Nak tukar kat kedai, nak dapat yang baru, serahkan duit. Berapa nilainya? RM2,000. Okey, RM2,000. Saya nak beli ni pula. Tambah lagi RM1,000, ada RM3,000 sekarang, baru beli yang baru. Tak boleh trade in, tuan-tuan. Haram hukum ni, tuan. Ini riba, tuan-tuan. Tapi siapa peduli yang ini? Apa bezanya, Ustaz? Memanglah, tuan-tuan, kalau saya sebut bahasa yang kasar pada ini, apa beza kahwin dengan zina, tuan? Apa beza? Boleh tuan-tuan beritahu pada saya apa beza antara zina dan juga kahwin, nikah, hubungan lelaki perempuan. Tapi yang pertama halal, yang kedua haram. Kenapa? Kerana yang pertama ada akad. Akad itu menyebabkan beza di antara yang halal dengan yang haram.
akad dan juga syarat-syaratnya dipenuhi. Begitu juga dalam beri emas. Kita tahu tak, ini saya dengan orang ni bukan masalah itu, masalahnya ketetapan Allah. Kerana kita ni hamba Allah, kita ni merupakan ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan ni. Kita tak boleh ubah sewenang-wenangnya ikut nafsu kita. Maka apa nak buat tuan-tuan, pada ini adalah zaman syubhat dan juga syahwat. Semua benda kita tak nampak yang mana yang betul, mana yang salah. Dan syahwat terlalu bermaharajalela, terlalu berkuasa pada ini. Maka semua orang nak menunjuk, semua orang nak menampakkan dirinya hebat. Kalau kita sedar mana nak letak Rasulullah SAW, contohnya, mana nak letak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang merupakan orang yang terbaik selepas Rasulullah SAW. Abu Bakar semasa menjadi khalifah, sebelum menjadi khalifah lagi, kerjanya setiap hari bangun subuh, bangun tahajud, sebelum sembahyang subuh pergi menguruskan seorang perempuan di rumahnya, membasuh pakaiannya, menyediakan makanan untuknya, menyiapkan dia untuk sembahyang subuh. Kemudian barulah Sayyidina Abu Bakar pergi ke masjid untuk sembahyang subuh. Sebelum menjadi khalifah lagi tuan-tuan. Maka satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi kepada rumah orang itu dan melihat semuanya telah siap. Sayyidina Umar bertanya kepada perempuan tersebut, siapakah yang menyiapkan ibu? Jawapan perempuan itu, aku tidak tahu. Dia cuma datang mengatakan dia hamba Allah. Dia datang disiapkan semua, tak pernah cerita apa pun, dan kemudian dia meninggalkan aku bila semua siap. Maka kata Sayyidina Umar menangis itu, tuan, wallahi laqad at'amta al-khulafa alladhina ja'u min ba'dik. Wahai Abu Bakar, sungguhnya engkau telah meletakkan satu tradisi yang akan menyusahkan pengganti-penggantimu selepas wafatmu nanti. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan, andai apa yang dibuat itu bocor pada pengetahuan manusia dan akhirnya tak dapat penilaian yang sewajarnya daripada Allah SWT. Maka inilah satu muhasabah penting untuk setiap kita. Kerana orang munafik ni suka untuk menunjuk, menampak-nampak kepada manusia. Dan saya pernah baca pada awal kisah tentang munafik di surah Nisa dulu, 3 manusia yang mula-mula dihisap oleh Allah sebelum dihisap manusia yang lain, makhluk yang lain. Iaitulah yang pertama, orang yang berjihad tapi jihadnya untuk menunjuk pada orang, dicampak dia ke dalam neraka. Yang kedua, seorang yang berharta, menyedekahkan hartanya untuk Islam kononnya, tapi semuanya dibuat dusta, penipuan, penganiayaan dan juga pembohongan. Semuanya ditunjukkan untuk kepada manusia agar dipuji dan dipuja. Maka dia mengakhiri hidupnya campak neraka tuan-tuan. Yang ketiga, orang berilmu yang pada zahirnya nampak menyampaikan ilmu kerana Allah, tapi di sebaliknya berserabut, bersarang hatinya segala benda bersifat keduniaan. Maka dia juga dicampakkan ke neraka tuan-tuan jumlah kasihan. Selepas ketiga orang yang malang itu dicampakkan ke neraka, barulah mahkamah Allah bermula untuk menghukum si kafir, untuk menghukum si munafik. Mereka lebih awal masuki neraka daripada munafik dan juga kafir tuan-tuan. Maka naklah kita jaga diri kita daripada memiliki sifat-sifat nifaq, sifat-sifat yang ada pada golongan munafik ini, yang Allah bawakan kepada kita untuk kita ingat dan kita faham. Kata Imam Az-Zamakhsyari, alangkah untungnya engkau baca Quran, engkau dapat tahu soalan bocor sebelum engkau mati. Macam mana nak kita nak menghadapi peperiksaan, cikgunya bagi soalan-soalan yang penting. Kalau kamu tak boleh jawab soalan ni, cikgu bagi. Cikgu punya penyayang, sayangnya dia tahu, dia beritahu kat murid dia, supaya keputusan kau baik, kau masuk universiti. Cikgu tahu kau orang susah. Tuan-tuan tengok kan, masuk periksa betul-betul masuk yang dia ajar tu tuan-tuan. Bukanlah cikgu tu pergi cari dekat lembaga periksaan ke, tidak. Mungkin kerana kebijaksanaan yang berfikir dan kehadirannya ke bengkel-bengkel bersama dengan guru-guru pakar lain, dia tahu. Ini soalan yang banyak dibincangkan, bagi pada kita siap-siap. Maka demikian juga Al-Quran Karim datang kepada kita beritahu segala perkara ini sebelum berlaku. Kalau kita tak ambil pedoman dan pengajaran, kita lah orang pemalang tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi mereka bertanya, apakah COVID ini merupakan penyakit yang dibawa agendanya oleh Yahudi? Wallahu alam, kita nak cakap begitu. Quran ni adil tuan-tuan, Quran ni insaf, Quran ni munsif. Maknanya Quran ni bersifat adil kepada puak Yahudi. Kerana kita telah menceritakan semalam, salah seorang daripada isteri Nabi merupakan seorang perempuan Yahudi yang Nabi puja, Nabi sayang. Namanya Safiyah, yang telah kita bincangkan, ahli syurga yang mulia tuan-tuan. Banyak infaknya. Ketika sebelum matinya beri hartanya sebanyak 1000 dinar untuk Aisyah radhiyallahu anha. Mengetahui Aisyah ni seorang yang banyak sedekah, engkau teruskan sedekah sampai kematianku, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi gering sakit, maka Safiyah ini menangisi dan berkata, wahai Rasulullah, saya berniat kalau boleh penyakit itu datanglah kepada saya, janganlah menimpa Rasulullah SAW. Begitu sekali cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan saya telah ceritakan dalam hidupnya mimpi sebanyak 2 kali bulan jatuh ke riba, menandakan dia akan menjadi isteri Nabi SAW. Jadi kita kena adil kepada
orang Yahudi ni tuan-tuan. Kerana Allah menceritakan keburukan, Allah menceritakan kelebihan. Kita dah belajar ayat-ayat ini yang lalu. Bila mengatakan bahawa COVID ini buatan mereka, kita tak ada bukti tuan-tuan. Dan yang kita tengok dalam peta semasa penyakit ini, demografinya dia menyerang semua orang, termasuklah negara haram Israel itu. Apapun, marilah kita lihat satu hadis yang panjang. Bila Nabi menyatakan tentang akhir zaman, maka Nabi telah bersabda, hadis ini merupakan hadis sahih dalam Ithaf al-Khiyaratul Maharah, dan sanadnya, rijalnya thiqat, kata para ulama muhadithin. Maknanya hadis ini merupakan hadis sahih. Nabi telah bersabda, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha ila fasha fihi muta'un wal auja' allati lam takun madat fi asafihim alladhina madu qablahum. Nabi bersabda bahawa tidak akan berlaku fahisha. Fahisha ni perkara zina dalam kehidupan, diterang-terangkan, ditunjuk depan orang ramai tanpa perasaan malu, melainkan Allah akan timpakan ke atas mereka ni penyakit dan wabak dan ta'un. Ta'un ni maksudkan ni wabak, betul ya? Kerana dalam bahasa Nabi gunakan pada masa itu, yang mana tidak pernah dikenali oleh orang-orang sebelum mereka. Walan taqasul mikyala wal mizan illa ukhizu bisinin wa shiddatil mu'na wa jawri sultan alaihim. Dan tidaklah golongan kaum muslimin ini menipu dalam timbangan dan juga sukatan. Maknanya di sini dalam bentuk perniagaan dilakukan. Tunjuk online, benda tu bukan besar lagi. Hantar kecil je, seno kecil je tuan-tuan. Apa dipanggil? Snow net, apa dipanggil? Kecil. Tipu namanya. Kalau iklan dekat kedai makan tu tunjuk akan main besar lagi, bila datang ya besar kecil sangat. Penipuan yang berlaku tuan-tuan. Bila mereka mengurangi sukatan dan timbangan, maka Allah akan kenakan ke atas mereka ni inflasi dan juga kurangnya makanan dan kezaliman sultan kepimpinan terhadap mereka. Pemimpin yang ada, pemimpin yang penipu. Saya tak masukkan siapa tuan-tuan, tapi di sini adalah hukuman apabila manusia, orang ramai melakukan penipuan dalam perniagaan mereka. Perniagaan online ke, perniagaan offline ke, apa saja perniagaan, kalau ada penipuan, kesan dia adalah semua orang akan kena tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Sabdakan Nabi SAW, wala yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walawala al-bahaim lam yumtaru. Dan mereka tidak menahan daripada mengeluarkan zakat harta dan juga perdagangan, perniagaan, melainkan Allah akan sekat hujan dari turun. Kalaulah tidak kena haiwan ternakan, tentulah hujan tidak turun langsung. Ini hujan turun, tapi paip bocor saja tuan-tuan. Kat negeri kami lah, negeri Selangor. Kesianlah tuan-tuan, tak tahu apa nak buat. Ini ada kaitan lah agaknya. Memang ada kaitan pun. Orang yang layak mengeluarkan zakat menyembunyikan zakat. Ya. Yang berikutnya, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulillah illa sallata alaihim aduwan min ghairihim. Dan tidaklah mereka mengingkari mengingkari ataupun mereka mencerobohi perjanjian dengan Allah dan juga Rasulnya, melainkan Allah akan kenakan ke atas mereka hukuman datangnya musuh daripada kalangan lain daripada mereka. Yang berlaku kepada umat Islam pada ini tuan-tuan, orang bukan Islam lebih berkuasa. Bilangan mereka kecil, mereka menguasai segala-galanya. Benar sabda Nabi SAW di sini ya. Fa akhadha ba'd ma fi aydihim, lalu orang-orang kafir itu mengambil apa yang ada pada mereka. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bima anzalallah wa takhayyaru fima anzalallah azza wa jalla illa ja'alallahu ba'sahum bainahum syadida. Dan tidaklah mereka memberhentikan hukuman Allah, ketetapan Allah, perintah Allah, hukum hakam yang Allah letakkan, melainkan Allah akan jadikan perasaan curiga dan pemusuhan dan juga buruk sangka di antara orang Islam itu besar satu sama lain. Lihatlah perpecahan yang berlaku di kalangan orang Islam ni tuan-tuan, kerana mereka was-was, mereka syak was-sangka, mereka meragu-ragu terhadap kebenaran undang-undang yang Allah letakkan. Maka berkaitan dengan perkara yang pertama, ila fasyafihim ta'un la waja'ala lam takun fi asfafihim. Sebenarnya wabak yang berlaku ni telah dinyatakan Nabi 1400 tahun lalu. Ia merupakan kesan daripada kita membiarkan perzinaan berlaku. Perkara-perkara bersifat maksiat ini berluasa di mana-mana. Perhatikan tuan-tuan, kita juga apa sesekali kena tengok apa yang berlaku dekat dunia internet ini, social media ni. Kena tengok tuan-tuan. Entahkan anak kita, entahkan anak bujang kita menunjuk perkara-perkara yang haram di situ, kita pun tidak tahu. Jangan kita tak tahu, kita kena ambil tahu. Kerana zaman dah berubah. Kita tak mengata, oh saya tak ambil tahu, Facebook saya tak ada. Dia bangga, Instagram saya tak ada. Tak sempat nak tengok semua. Berlaku pada seorang kawan, cerita kerana Allah. Beliau berkata, saya tak ada benda ni semua. Akhirnya seorang kawan mentahkan menunjuk kepada dia, cuma tuan tengok, ni Facebook siapa?
terkejut dia tengok anak perempuan yang di rumahnya bertudung litop dalam Facebooknya berpakaian seksi, tuan-tuan. Anak lakinya dia kelihatan menjaga sembahyang, kelihatan di padangnya pakai seluar pendek main bola, tuan-tuan. Barulah orang yang baik ni terkejut. Allah, astagfirullah, Allahu akbar, saya lah bapa yang silap, saya tak ambil tahu benda ini. Saya ingat dunia semua sempurna depan saya, pijak semut pun tak mati. Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Itu sebab saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan, andai doa ni belum tuan-tuan pelajari, maka bacalah doa ni selalu, tuan-tuan. Bacalah doa ni selalu. Doa ni ada daripada kitab Azkarul Azkar pada muka surat 70. Doa ni Nabi baca ketika salat witir, tuan-tuan ya. Kita jangan tidur satu malam dengan kita sembahyang sunat witir dulu, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Dapat 3 rakaat sangat bagus. Kalau kita tak dapat buat di hujung malam, buatlah di awal malam lepas isyak, lepas sembahyang ba'diyah, sembahyang witir. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan penuh tawaduk dia berkata, aku bimbang tak terbangun tahajud, aku sembahyang witir di awal malam. Allah, tawaduknya dirimu wahai Umar Khattab radhiyallahu anhu. Doa ni tuan-tuan baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika 'an 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika 'an 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan keridhaan-Mu daripada kemurkaan-Mu, dengan keafiatan yang Kau berikan daripada hukuman, daripada azab-Mu. Aku berlindung dengan rahmat-Mu daripada segala kemurkaan-Mu, daripada kemarahan-Mu. Aku tak mampu memuji-Mu, wahai Tuhan, sebagaimana yang selayaknya Engkau memuji diri-Mu sendiri. Seorang sahabat ketika membaca doa yang seakan-akan sama, tuan-tuan, Nabi memberitahu malaikat turun berbondong-bondong untuk membawa pahala ini ke langit. Begitu besar ganjaran untuk yang mengucapkan la usi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, tak mampu aku muji-Mu sebagaimana selayaknya, wahai Tuhan, kerana segala puji itu bagi-Mu, keagungan, kekuasaan, kesultanan, kehebatan, keunggulan itu bagi-Mu, tak mampu aku muji-Mu. Jadi banyaklah mohon kepada Allah, tuan, dalam dunia yang serba fitnah pada hari ini. Moga-moga Allah beri kuatan kepada kita, kepada sekalian umat Islam, menjauhi sifat nifaq. Dan jangan jadi seperti sebahagian umat Islam yang menjadikan cerita-cerita seperti ini benda sensasi. Illuminati, cerita tentang Yahudi, cerita tentang mata satu Dajjal. Tuan-tuan, memanglah perkara ini akan muncul, tapi para sahabat berkata kepada kita, engkau kekal jalankan tanggungjawab macam biasa. Engkau bapa, engkau tugaskan jangan tanggungjawab. Kau ibu, kau cikgu, teruskan. Engkau kuatkan iman kau, membaca. Jadilah orang berilmu. Kerana kalau keluar Dajjal pada masa itu, engkau berilmu, engkau beriman, kau akan dapat menangani Dajjal. Tak payah kita cerita sampai tak boleh nak buat kerja lain. Macam ada sebahagian orang hanya suka untuk beritahu, tapi subuhnya pun ke laut, Qurannya pun ke laut, ceritanya pun dah jadi macam tukang nujum, bomo dan sebagainya. Kita tak masukkan siapa, tuan-tuan, tapi berjaga daripada tertipu daya syaitan yang ada pada ini untuk kita pergi pada benda-benda sifat kontainer. Kita lupa pada kontennya. Kita sibuk pada hardwarenya, kita lupa pada softwarenya. Jadi setakat itu saja, tuan-tuan, untuk renungan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk berniaga, kami galakkan untuk sama-sama kami dalam program Habatus Sauda Birkah. Tuan-tuan boleh gunakan dan ajak orang keliling kita untuk hidup sihat gaya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, beri kesempatan kepada kita untuk memahami Al-Quran, mengamalkan jana kehidupan. Sama-samalah kita akhiri malam ni kuliah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i mashayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang merupakan cikgu-cikgu, guru-guru, terima kasih tuan-tuan ya. Jangan stres pada hari ini, dan menjalankan tanggungjawab tuan-tuan menjalankan kerja di rumah dengan Zoom, dengan apa-apa, dengan anak-anak kita online. Allah berkati, Allah mudahkan. Andai tuan-tuan minat untuk dapatkan buku-buku pelajaran, buku-buku latihan topikal, kami di Telaga Biru terlibat menerbitkan banyak buku-buku ni, terutamanya berkaitan Islam, bahasa Arab, sains, geografi, sejarah, semuanya ada. Tuan-tuan boleh ziarah di www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku yang kami terbitkan, dan anda ada guru-guru yang nak menjariahkan ilmunya, nak menulis bersama kami sangat mengharapkan kerjasama dengan tuan-tuan. Kami amat terbuka menanti tuan-tuan dengan penuh harapan. Ya cikgu-cikgu, saya yakin ramai cikgu-cikgu dalam program kuliah ni, tolong sampaikan kepada guru-guru lain, sahabat kita yang lain, bahawa Telaga Biru menerbitkan berbagai-bagai buku latihan topikal dan buku turaf, tafsir Quran sebagainya. Alhamdulillah, banyak yang kami terbitkan. Kami mengharapkan kerjasama dengan tuan-tuan tamunya musim DKP, bimbang anak-anak kita di rumah, mengisi masanya dengan perkara yang sia-sia. Maka mari sama kita gunakan, manfaatkan sesi yang ada ni untuk memberi mereka latihan-latihan yang memahamkan mereka pada pengetahuan. Sekian tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Jumpa lagi malam esok, dan saya akan huraikan lebih lanjut lagi tentang perkara yang berkaitan dengan sifat Yahudi dan perkara-perkara yang boleh timbul daripada mereka, dan lagi sahabat-sahabat yang merupakan golongan Yahudi yang masuk Islam selain daripada yang telah saya ceritakan sebelum ni, punya peranan yang besar-besar dan menjadi pencatat sejarah yang unggul yang ada dalam Islam. Kita akan mengenal mereka lagi dalam kuliah berikutnya, bahawa Islam ini adil terhadap mereka. Sekian, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.